Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa khabar? Salah satu soalan yang saya selalu terima macam mana nak mulakan projek ni untuk kontraktor. Bukan sahaja kontraktor yang melakukan kerja-kerja building ataupun M&E, ataupun oil and gas, tetapi juga kepada kontraktor pembekalan di luar sana. Bila kita sebut kontraktor kat Malaysia ni, bila kita sebut kontraktor je selalu orang ingat kontraktor tu is those yang kerja dekat tapak, tetapi mereka yang juga menyediakan bekalan barangan ataupun perkhidmatan barangan seperti caterer, event management, trainer, tu semua mereka pun juga kontraktor. Okey. Kerja ni sebelum tu saya nak sebab dia ada dua cara yang berlainan ni. Okey, kerja yang kita dapat ni ada dua sumber. Satu daripada sumber pembekalan kepada kerajaan untuk kemudahan orang awam. Lagi satu adalah selain daripada sumber bekalan kepada kerajaan adalah sumber bekalan kepada sektor swasta. Okey. Okay, saya sentuh pasal sektor kerajaan dulu. Okay, sektor kerajaan apabila saya mendapat kerja-kerja pada sektor kerajaan, sebenarnya saya lebih suka dapat kerja daripada sektor kerajaan kerana mudah mendapatkan modal. Okay, dahulu apabila saya memulakan Imatek, kita selalu kalau boleh kita tak nak berhutang, kita tak nak dalam kita berniaga tu terpaksa berhutang dengan supplier, terpaksa berhutang dengan kita tak nak, orang kata kalau boleh kita nak tidur lena, tak nak terlibat dengan hutang. Jadi apa saya buat waktu baru berniaga dahulu, kita akan kayuh selagi boleh kita pakai kita punya duit. Selagi boleh dapat payment daripada projek A, kita rolling untuk projek B. Dulu saya termasuk dalam kancah tu sampai satu hari tu kita tersepit. Then only saya belajar daripada ramai juga otai-otai yang menyatakan that kalau kita berniaga, untung daripada perniagaan itu sepatutnya digunakan untuk menguruskan belanja-belanja lain, belanja-belanja OPEX saya sebut. So kalau untuk projek, kalau boleh, sama ada kita pakai duit saving kita dapat funder, project investor, atau kita dapatkan kemudahan-kemudahan daripada pihak bank. Daripada situlah saya belajar. Nombor satu ialah seboleh-bolehnya, yang paling, kalau through my experience, yang paling senang, yang paling mudah lah daripada segi pengurusan tu, paling mudah adalah dapatkan daripada MARA. Kerana MARA ada satu skim yang kita sebut SPIKE. SPIKE, S-P-I-K-E. Boleh masuk dalam website MARA, cari S-P-I-K-E, SPIKE. SPIKE ni stand for Skim Pembiayaan Kontrak Kerajaan Express. Skim Pembiayaan Kontrak Express, SPIKE, S-P-I-K-E, Skim Pembiayaan Kontrak Express. Apabila kita mendapat surat setuju terima tu, apa yang saya selalu buat apabila pihak kerajaan, pihak jabatan telefon saya, sila datang ambil surat SST, saya akan bawa sekali dokumen-dokumen yang untuk disubmit terus kepada MARA. So apa yang saya lakukan ialah saya ambil surat SST tu, kita photostat and then terus pergi pejabat MARA. Photostat tu tak payah balik office, dekat mana-mana sekarang pun boleh photostat kan. Pergi terus dekat MARA dan submit the dokumen. Dokumen dia selalu simple je, dia punya copy of SST, dia nak pengiraan modal kita, pengiraan macam mana kita melakukan kerja tersebut, apa lagi, lepas tu bank statement, and then benda-benda yang related lah macam itu. Dengan kalau Sdn Bhd adalah memorandum daripada all the board of director mengatakan hendak mengambil pembiayaan tersebut. Pengiraan dia begini tau. Pengiraan dia selalunya mereka menganggarkan yang memberi kemudahan ni, mereka menganggarkan setiap satu projek kita memerlukan modal dalam 70%. So katakanlah, saya ambil angka yang mudah, katakanlah kita punya value projek tu 100,000. Jadi mereka menganggarkan kita memerlukan 70,000 untuk memulakan projek-projek tersebut. So bila daripada 70,000 tu, diorang tak akan finance, diorang tak akan bagi kemudahan 100%, dia akan bagi kemudahan 90% sahaja daripada 70,000 tu. Dapat tak? Sebab dia hendak kita pun keluarkan juga modal kita dalam 10%. So kalau tadi daripada 70,000 tu, dia cuma akan kasih 90% daripada 70,000. Kiralah 90% daripada 70,000, 6 dalam 63,000. Dia akan kasih 63,000, value 90% daripada modal kerja, dan 10% which is 7,000 tu dia nak kita commit. Proses dia.
Kalau kita ada rekod dengan MARA, rekod pembiayaan sebelum ini, kalau based on experience saya, dia punya proses dalam masa 2 minggu aja. Okey. Kenapa setengah kontraktor kata lambat? Okey, lambat tu apabila kita first time kita nak ambil pembiayaan dengan MARA, first time mereka nak proses rekod kita mengambil masa yang panjang. Dia nak check kita ada CTOS ke, CCRIS ke, dia nak check macam-macam, dia nak check pasal kita punya profile. Okay. Sekiranya kita ada CTOS, CCRIS ataupun masalah pembiayaan, maknanya katalah rekod tak cantik, don't worry. Experience saya dengan MARA, bila saya suruh kawan-kawan saya yang ada masalah financial ni pergi juga dekat MARA, ada CTOS ke CCRIS, pergi kat MARA. Experience saya satu je. MARA ni, MARA ni adalah agensi kerajaan yang benar-benar nak tolong Melayu. Okay. So, bila dia tengok kita ada CTOS ke, CCRIS ke, dia akan cari juga point dekat mana point-point yang dia boleh push juga supaya kita dapat pembiayaan tu. Okay. So, kalau you all ada masalah CTOS ke, CCRIS ke, bagi tahu awal dekat pegawai tu, senang dia nak check. Maknanya bila dia buat check tu, dia tak terperanjat kan. Okay. Dan tanya dia apa lagi dokumen-dokumen sokongan yang kita boleh beri, yang boleh mudahkan proses kita. The first time kita submit dekat MARA, memang lambat sebab proses dia begitu. Tetapi setelah kita ada record dengan MARA, the next time after that, second time, third time akan lebih mudah dia punya. Okay, yang kedua tadi macam saya sebutkan, pergi kepada Tekun, skim pembiayaan kontrak Express Tekun. Okay. Dan yang ketiga tu skim pembiayaan kontrak di bawah SME Bank. Okay. Skim pembiayaan ni macam mana tau dia punya proses dia. Bila kita dah apply and then dia kasih modal kerja yang tadi 70% tu, okay, kita dapat 70% tu, kita buat kerja, kita dah habis kerja. Okay, bila kita nak apply tu, bila diorang dah approve, dia akan memastikan yang pihak jabatan itu bersetuju yang mereka membenarkan kita as a contractor ini menerima pembiayaan tersebut. Sebab nanti bila kita dah selesai buat kerja tersebut, kita akan hantar invoice kepada jabatan tersebut, dan dalam invoice kita akan membuat arahan, bukan bayar pada kita tau, bayar kepada, kalau kita ambil kat MARA, bayar kat MARA lah. Kalau kita ambil dekat Tekun, dia akan bayar dekat Tekun. Macam tadi contoh, katalah kita ambil 63,000, kita terima pembiayaan 63,000 untuk projek yang bernilai 100,000. Bila dah siap, kita buat invoice 100,000, kita submit dekat project owner, okay, katalah satu jabatan, contoh JKR lah, okay. Pergi dekat JKR, kita submit invoice kat JKR, tapi dalam invoice kita buat arahan yang 100,000 itu dibayar kepada pihak yang memberi pembiayaan kepada kita. Okey, kalau MARA, bayar kepada MARA lah. Nanti bila MARA dah terima bayaran 100,000 itu, MARA akan tolak 63,000 daripada jumlah tersebut, yang jumlah pembiayaan yang diberikan kepada kita bersama sedikit bukan faedah tau, dia kira macam administration cost. Okey, kalau macam SME Bank tu mungkin dia kenakan faedah, tapi kalau macam MARA dengan Tekun ni rasanya tak ada faedah, dia cuma kenakan administration cost saja. Administration cost yang pada saya sangat minimal. Kalau 100,000 tu mungkin RM500 kot, macam itu. Dia akan tolak pembiayaan yang dia bagi pada kita 63,000 tu bersama administration cost, dan balance tu dia akan bayar kepada kita. MARA akan ambil dulu jumlah pembiayaan yang diberikan kepada kita bersama administration cost, dan balance dia pulang kepada kita. Okay, itu skim pembiayaan. Skim pembiayaan ada 3. Satu spike daripada MARA, satu skim pembiayaan kontrak Express kontrak I daripada Tekun, dan lagi satu skim pembiayaan daripada SME Bank. Okay. Yang keempat rasanya semua orang tahu, factoring. Okay, factoring ni ialah factoring ni mana-mana bank komersial selalunya diorang ada factoring ni. Factoring ni, this is how factoring works tau. Kita siapkan kerja, kita buat kerja, kita deliver kerja, gunakan modal kita dahulu. Bila kerja kita dah complete siap, bila kerja kita dah disahkan, maknanya owner project sahkan yang kita telah complete 100%, bila kita hantar invoice, invoice itu kita cagarkan kepada penyedia kemudahan yang menyediakan factoring.
Okay, maknanya kita dah keluarkan modal kita tunggu payment je masuk. Tapi kita nak cepat. Mungkin owner of the project kata kena tunggu 6 bulan ke 12 bulan ke untuk dia proses dan kita rasa lambat sangat. Dan kita boleh ambil factoring. Factoring ni macam kita bukan menggadaikan, kita menyerahkan hak collection itu kepada bank-bank yang memberi kita factoring. Okay, katalah 100,000, kita kasih invoice 100,000 dan kita kasih invoice ni kepada penyedia factoring. Katalah dia kasih kita 80%, 80,000. So dia akan bayar kita 80,000 and then macam biasalah nanti owner of the project akan bayar kepada factoring bank tu dan dia akan pulangkan balance kepada kita balik. Okay. Yang first tadi Spike, skim pembiayaan kontrak MARA. Yang kedua tadi skim pembiayaan kontrak I daripada Tekun. Yang ketiga tadi skim pembiayaan kontrak daripada SME Bank. Yang keempat factoring. Yang kelima ini hanya untuk kontraktor G1 hingga G5 yang mendapat projek daripada JKR. Okay, kita panggil dia SKUA ataupun skim kumpulan amanah kontraktor. Ini hanya untuk kerja-kerja di bawah JKR untuk kontraktor G1 hingga G5. Kalau hendak apply, pergi dekat mana-mana PKK cawangan. Saya tak pernah apply. Saya tak pernah ambil SKUA ni, tapi saya tahu dia wujud. Ini sekiranya kita adalah nominated subcontractor. Okay, ada beza nominated subcontractor atau bahasa ringkasnya NSC. Ada beza nominated subcontractor dengan subcontractor biasa. Nominated subcontractor ini adalah subcontractor yang dilantik oleh owner project. Okay, contoh JKR, dilantik saya sebagai main con dan dalam kontrak itu dilantik syarikat ABC sebagai subcon. Memang syarikat ABC ni dia dilantik sebagai subcon, yang melantik dia ialah JKR. Ini kita panggil nominated subcon. Okay, dia bukan kontraktor yang saya lantik. Okay, kalau nominated subcontractor, kalau you nominated subcontractor kerja-kerja JKR, pergi dekat SWAC. Pergi kat SWAC ni. Okay, dan yang akhirnya macam saya pernah sebut last kali, kalau kita sebagai subcon kalau kita sebagai subcon, kita nak payment, kita nak dapatkan payment kita direct daripada owner. Minggu lepas kalau tak silap saya ada buat posting mengenai DOA, Deed of Assignment. Itu untuk projek-projek kerajaan. Bagaimana pula untuk projek-projek swasta? Untuk projek-projek swasta. Ini untuk projek-projek swasta terutamanya. Saya tak pernah supply produk dalam sektor swasta. Tapi ini yang saya buat apabila saya mengubah suai atau membina kediaman, bangunan kediaman. Tak kira sama ada bangunan kediaman tu mengubah suai rumah teres ataupun rumah bergerembak ataupun rumah banglo. Ini apa yang saya lakukan. Selalu ini traditional. Traditionally, kalau kita kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja bangunan kediaman, traditionally ada beberapa cara. Cara sama ada dia dah siap semua kerja baru dia collect 100% payment. Ini kalau kerja-kerja yang kecil, kerja-kerja yang just orang kata less than 1,000, you boleh buat. Sebab dia punya modal pun selalu katalah 500-600 saja, ataupun modal beli barang mungkin 300-400, yang lain tu modal tenaga kita. Ini kalau kerja-kerja kecil, you buat dulu, you beli barang dulu 300-400, lepas tu you spend you punya time, atau you bayar you punya pekerja you mungkin satu hari RM80 ke RM100 ke RM120. Dah siap kerja 2-3 hari, then you claim payment 100%. Itu you boleh buat. Tapi sekiranya projek-projek yang mencecah walau 4 angka macam 5,000 ke atas, 10,000 ke atas, 50,000 ke atas, 150,000, 200,000, 300,000, kalau boleh jangan sesekali amalkan guna duit sendiri untuk deliver the whole project. Dah siap baru nak claim. Jangan nanti you tersangkut. Traditionally pula untuk projek-projek begini, selalunya kontraktor akan mengambil deposit, sedikit deposit, dan membuat tuntutan by progress. Katalah deposit 30%, deposit 30% sebelum start kerja. Lepas tu bila dia dah buat progress 50%, dia akan minta 20% punya progress, and then selanjutnya lah
Selanjutnya, mengikut apa yang dipersetujui. Okay. Sebenarnya saya perasan sebab apabila saya buat kerja-kerja bawah sektor kerajaan, dia punya listen carefully sebab benda ni jarang dilakukan. Saya buat dan benda-benda yang jarang dilakukan atau saya sebut menentang arus. Saya suka buat kerja-kerja menentang arus. Apabila orang lain tak pernah buat, dia rasa pelik dan dia rasa kelakar dan automatik dia akan ada skeptical thinking, skeptical yang dia akan cakap orang lain tak pernah buat. Selalu bila saya share apa yang saya buat, saya akan dapat negative comment seperti orang lain tak pernah buat. Okay, but as long if it works for us, why not, kan? Okay. Sebenarnya selalu saya perasan kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan bangunan, sama ada ubah suai ataupun maintenance ataupun membina, apabila membuat harga, kita selalu bermula dengan kerja-kerja awal. Kerja-kerja awal tu ialah kerja-kerja yang saya nampak, dia akan fikir, dia akan buat kerja-kerja pembersihan tanah, earthwork. Itu pada mereka kerja-kerja awal. Okay, so bila dia claim 30% itu adalah untuk membuat kerja-kerja yang pada dia itulah kerja-kerja awal. Okay, terms dia kerja-kerja awal, tapi sebenarnya ada kerja-kerja mobilization tau. Okay, kerja-kerja mobilization ini ada cost. Okay, apa itu kerja-kerja mobilization? Kerja-kerja mobilization ini adalah kerja-kerja menyediakan tapak sebelum kita memulakan kerja-kerja earthwork kita. Okay, seperti contohnya kita sewa backhoe ataupun kerja-kerja meletakkan peralatan kita dekat tapak. Okay, itu semua kerja-kerja mobilization. Kerja-kerja mobilization jarang kontraktor letak dalam sebut harga. Okay, dan apabila ia tidak diletakkan dalam sebut harga, kita as a contractor, kita absorb kos tersebut tanpa kita sedar. Ada kos tau. Nak letak peralatan dekat site, nak sediakan site, there is a cost yang kita tak nampak dan kita ada tendency untuk absorb the cost. Padahal kos-kos itulah yang sepatutnya diletakkan dekat dalam sebut harga. Sebut harga first kali kerja-kerja permulaan. Bila kerja-kerja permulaan dia, you taruh earthwork. Kalau katalah nak bina rumah, you taruh apa? Earthwork. Ataupun katalah structure. Kerja-kerja foundation. Kerja-kerja foundation. Okay. You lupa yang sebelum you start kerja-kerja earthwork, ada kerja-kerja mobilization you. Okay. Ada kerja-kerja mobilization yang ada cost, yang you kena keluarkan duit, yang sebenarnya you boleh rolling balik duit tu ataupun menggunakan duit deposit. Saya cerita memang tangan berjalan-jalan. Menggunakan deposit pelanggan untuk cover you punya mobilization cost. Okay, mobilization cost ini, it can cost you secara flat 1 or 2,000 tau. Okay, 1 or 2,000. Ini dia tak ikut value. And so bila you tak mengira mobilization cost ini sebagai cost project you terus start kerja earthwork, you terus start kerja-kerja letak hoarding, okay? You terus start kerja-kerja bina foundation. Then kerja-kerja mobilization itu, you have to cover the cost. Kan rugi. Itu sebenarnya benda-benda yang cost project yang kita tak nampak. Sebab kita nampak benda-benda besar, kita nampak benda-benda kecil. Okay? Bila you buat mobilization, sekurang-kurangnya you perlu letak, kalau projek you katalah peralatan you tu peralatan mahal, sekurang-kurangnya you perlu membayar seseorang untuk menjaga peralatan tersebut. Sebab takkan kita nak duduk situ 24 jam kan, kita nak tunggu staff-staff yang lain masuk. And that is the cost yang kita have a tendency tak minta deposit daripada pelanggan.
Seboleh-bolehnya even kerja 1,000 pun kalau boleh collect deposit. Collect deposit tu just nak minta komitmen daripada pelanggan. Kalau deposit pun kita tengok dia ada financial problem, then from that kita boleh judge. Okay, kalau deposit pun dia macam susah, lambat, melambatkan, melecehkan, dan kita tahu, okay, ini maybe bad paymaster ke apa ke. Before kita mula tu kita nak komitmen pelanggan. But untuk kerja-kerja besar, kalau you ada modal pun, okay, kita keuntungan daripada projek, kata kita ada projek A. Keuntungan daripada projek A tu bukan untuk buat projek B ya. Keuntungan kasar yang you dapat daripada projek A itu adalah untuk menampung kos-kos operasi you. Jangan nak guna untuk projek B. Jangan terjebak. Sebab saya pernah terjebak and dia sangat-sangat sakit, okey? Jangan terjebak dapat payment daripada projek A, rolling untuk projek B. Don't make that mistakes. 1-2 projek mungkin you lepas. Besok ujung bulan tak ada duit nak bayar gaji staff, tak ada duit nak bayar gaji tukang, tak ada duit nak bayar supplier, tak ada duit nak bayar internet, tak ada duit nak bayar bil air, bil api, then you akan tersekat kat situ. No, whatever keuntungan you dapat daripada projek A is untuk you bayar you punya kos operasi, bukan untuk rolling projek B. Projek B, you must have one specific, orang kata, pengurusan kewangan untuk projek B. Dan macam saya sebut tadi, selepas ini, okay, saya ada 5 minit. Okay. Saya sebenarnya begini, sepatutnya saya berada di Kuala Terengganu daripada hari ini hingga hari Jumaat. 2 hari ini saya ada coaching untuk satu tim kontraktor dekat sana, bagaimana untuk menguruskan projek. Nak jadikan cerita, one of them ada casual contact, semalam dia contact, dia ada casual contact, so saya change saya punya flight hari Khamis baru pergi Kuala Terengganu. So 2 hari ni kita orang buat online je. Hari Khamis, tapi hari Khamis saya pergi Kuala Terengganu, minta maaf saya tak dapat jumpa siapa-siapa sebab saya punya jadual hari Khamis itu sangat pack. Sangat pack daripada pagi sampai malam, saya sangat pack, malam tu juga saya balik. Okay, anyway, nak cerita pasal yang untuk kontraktor yang buat projek-projek ubah suai ataupun bangunan. Selepas ini, apabila you buat sebuah harga, dalam sebuah harga sebelum kerja-kerja permulaan atau kerja-kerja awalan masuk, ataupun you boleh masuk juga bawah kerja-kerja awalan tu, kerja-kerja mobilization, masukkan itu dalam sebuah harga, jadikan ia sebahagian daripada harga projek you, dan benda itulah dimasukkan dekat dalam deposit juga. Okey, nego balik. Nego ini adalah satu skill yang kalau bernego, jangan nego secara serius. Know your ceiling. Always make sure orang yang kita nak nego itu somehow rather at the end of the day dia agreed dengan hujah-hujah kita atau pendapat-pendapat kita. Dan kita tak boleh nak win seorang. Kita kena juga sediakan satu area di mana orang yang kita nak nego tu dia dapat sesuatu yang walaupun dia agree dengan kita, dia akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada dia disagree dengan kita. Okey, jangan ketinggalan program ulung-ulung ni. Saya buat konten khas untuk dunia baharu pada 1 dan 2 hari bulan Mac, Selasa dan Rabu dekat CIDB wilayah. CIDB wilayah ini adalah program kerjasama antara saya dengan klub CIDB wilayah. Okey, make sure hadir 2 hari. Saya boleh katakan ia ilmu baharu. Saya tak nak cerita pasal benda-benda yang lama-lama kerana setelah keluar daripada PKP ini, saya realise there is a lot of changes dalam dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan. Bukan saja untuk jabatan kerajaan, tetapi juga perkara-perkara yang kita kena tahu apabila kita membuat kerja-kerja dalam sektor perumahan. Contohnya bagaimana nak manage bahan binaan yang orang kata tak dapat kita nak kawal, sehingga hari ini kita dapat nak kawal. Macam mana nak maintain tukang-tukang kita, sebab sekarang ni kita tahu kan kebanyakan tukang-tukang lama, sama ada mereka menjadi kontraktor ataupun mereka tiba-tiba hilang dalam pasaran. Okey, kita jumpa lagi 1 dan 2 hari bulan Mac. Bagi sesiapa yang telah mendaftar. Bagi mereka yang hendak mendaftar, boleh tengok posting semalam ke posting 2 hari lepas ke, saya ada letak, atau masuk dekat dalam www.mahanamohamad.com dan cari satu posting yang bertajuk Bina Semula. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.